kita orang Melayu didedahkan dengan watak jebat. Dalam masa yang sama ada watak tuah. Antara dialog yang panas dan sangat memberikan satu kesan, raja yang adil, raja yang disembah, raja yang zalim, raja yang disergah. Disanggah kan? Disanggah. Kemudian kita juga ada filem Melayu. Kalau kita kata orang Melayu ini tak tegur, kita ada filem Sultan Mahmud Mangkat Dijulang. Bagaimana tuanku menanam, demikian Patik menuai. Ini semua menunjukkan ada sikap menegur atau sikap bertindak balas kan. Bagaimana Islam melihat? Ada orang kata kita tak boleh tegur langsung kan, sampai orang yang menegur secara terbuka tu khawarij dan sebagainya. Ada juga yang anfusana, anfusini, anfusakum kan. Doktor bagi pencerahan sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, saya bersama Mufti dan juga Ustaz Nazim. Kita berhadapan dengan isu yang sensitif. Yang ni yang memang kita kena akui. Tetapi apabila kita melihat kepada nas-nas syarak, kita berhadapan dengan beberapa kategori nas. Ada nas yang menyuruh kita taat kepada waliul amr ataupun pemerintah, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Tetapi taat kepada pemerintah ini bukanlah satu benda yang mutlak. Maksudnya taat pada pemerintah selagi mana dia tidak menyuruh kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, la ta'ata li makhluk fi maksiati al-khaliq. Atau kama qala, yang mana Nabi SAW menyebutkan tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk apabila dia menyuruh kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tanggungjawab yang pertama ialah kita disuruh taat kepada pemerintah, tetapi taat itu bukanlah satu taat yang mutlak. Oleh kerana itulah perkataan wa ati'u itu tidak diulang pada perkataan wa ulil amri. Dia tak disebut wa ati'u ulil amri. Wa ati'u ulil amri itu tak disebut kerana taat itu murtabit. Maksudnya taat itu murtabitah bima qablahu, dengan apa yang disebut sebelum itu, iaitu taat pada Allah, taat pada Rasul mutlak. Tapi taat pada pemerintah selagi mana tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Itu kategori dalil yang pertama. Kategori dalil yang kedua, Nabi SAW menyebut dalam hadis ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Maksudnya Nabi SAW dalam hadis ni ingin menyatakan bahawasanya kategori yang paling besar dan utama dalam agama ini ialah nasihat. Seperti mana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Tapi haji itu bukan semua Arafah. Tetapi Nabi nak kata elemen yang paling penting dalam haji itu yang tak boleh untuk diganti apabila terlepas ialah Arafah. Wukuf. Wukuf tu. Jadi bila Nabi SAW menyebut ad-dinu nasihah, agama itu nasihat, maksudnya Nabi nak sebut kategori yang utama dan penting dalam agama itu ialah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat diambil daripada perkataan nasaha. Kerana orang Arab bila sebut nasaha, maksudnya pembersihan, penapisan. Iradatul khair. Seperti mana orang Arab menyebutkan nasahtul asala. Maksudnya aku menapis madu. Madu itu daripada kita panggil apa tu? Dia sarang kan? Daripada sarang itu kan. Jadi nasihat ialah satu proses mengkehendaki kebaikan daripada semua. Sehingga bila sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Kerana siapa? Nabi kata lillah wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan Nabi SAW menyebutkan kamakal, kerana Allah, kerana Rasulnya, kerana pemimpinnya, dan juga kerana keseluruhan umat. Maksudnya nasihat itu tidak terhad kepada orang biasa. Nasihat itu juga merangkumi pemimpin-pemimpin umat Islam. Tetapi di sana ada juga hadis yang Nabi SAW melarang kita untuk melawan pemerintah itu dengan senjata. Sebab itu para sahabat apabila bertanya,
afala nunabidhuhu bisayf, boleh tak kami Angkat senjata. angkat senjata lawan dia? Nabi kata la ma'aqama fikumus salah, selagi mana Nabi kata tak boleh selagi mana dia mendirikan di dalam pada kamu itu salat. Maksud selagi mana dia muslim, kamu tak boleh nak angkat senjata lawan dia. Tapi tegur boleh lah. Maksudnya di sini ada beberapa perkara yang kita kena dia ada satu garisan halus. Kan? Kalau Khawarij dia pergi kepada ekstrim. Apa dia? Dia pergi kepada angkat senjata lawan pemerintah. Apa benda tak setuju, angkat senjata. Kafirkan pemerintah, lawan pemerintah, runtuhkan pemerintahan. Yang ni tak dibenarkan oleh Nabi SAW selagi mana pemimpin itu Muslim. Nabi SAW suruh sabar. Tetapi sabar yang Nabi sebut itu bukan sabar bermaksud berdiam diri. Ini yang manusia salah ni. Kadang-kadang bila disebut sabar, seolah-olah macam kita tak boleh nak buat apa-apa. Kan baru ni kan, flight delay. Kita buat sedikit teguran, tapi orang kata sabarlah. Sabar bukan bermakna kita perlu diam. Tegur, perlu tegur. Tapi tegur dengan caranya. Bukan mengangkat senjata. Nabi SAW sabar, tapi Nabi berperang. Nabi SAW sabar, tapi Nabi menegur. Jadi benda-benda yang seperti ini kadang-kadang garis halus ni orang tak faham. Jadi bila Nabi SAW suruh sabar atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan Nabi suruh berdiam diri. Sampai ada hadis apa tu, walau dipukul belakang walaupun kamu, dipukul belakang kamu kena sabar. Hadis tu banyak juga digunakan tu. Ya, hadis tu banyak digunakan, tetapi ada perbahasan lah dalam sanad itu kerana sanad itu terputus. Walaupun ia sahih, tapi bukan bermakna kita hanya perlu tahan diri. Bahkan Imam Al-Qurtubi kata ketika menghuraikan hadis tu, dia kata hadis ini kerana ada maqasid yang lebih besar daripada kamu dibunuh, lebih baik kamu dipukul. Maksudnya sabar, daripada kamu dibunuh, lebih baik kamu dipukul saja. Daripada kamu dibunuh, lebih baik harta kamu diambil saja. Tapi bukanlah maksudnya membiarkan dipukul. Bukan total. Sebab itu Datuk sebut hadis tadi, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Adakah Nabi bila Nabi kata sebaik-baik jihad itu ialah kalimah yang benar di sisi pemimpin yang jahat, bermakna Nabi nak ajar kita untuk tidak sabar. Nabi ajar kita untuk bersabar. Ibn Hazmin dia menarik, dia kata, kalau kita biar kita kena pukul, ambil harta, kita biarkan dia zalim, dosa. Kata Ibn Hazmin. Jadi kita kena lihat konteks apa. Hanya konteks apabila kita gagal lawan dia. Kita tak boleh. Ibn Hazmin very amazing dia punya huraian. Jadi sebab itu bila kita melihat isu ni, tidak ada manusia yang terkecuali daripada dinasihati. Ya, sebab Nabi SAW sebut untuk pemimpin dan untuk keseluruhan. Jadi Nabi SAW itu adalah pemimpin yang terbaik di kalangan manusia. Tak ada siapa boleh nafi. Nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam dunia ni. Juga diberikan satu surah, Abasa wa tawalla. Ditegur oleh Allah. Mungkin ada yang kata itu Allah yang tegur dia. Iyalah sebab dia Nabi. Tapi kita bukan Nabi. Takkan kita juga nak ditegur oleh Allah dalam satu surah? Memang tak mungkin lah. Maka diberikan ruang untuk rakyat memberikan nasihat kepada pemerintah dengan kadar yang sesuai. Sebab itu dalam hadis kita melihat Nabi SAW menyebutkan ma min walin illa walahu bitanatan. Tidak ada seorang pemimpin pun melainkan ada dua jenis penasihat, kan? Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaih. Satu golongan yang suka mengajak dia buat benda baik dan ajak dia macam gesa jadi penasihat ni. Jadi penasihat. Kan? Bitanah ni maksudnya daripada perkataan batin, orang dalam yang betul-betul rapat dengan pemerintah. Wa bitanatan ta'muruhu bisyar. Satu lagi yang suka suruh pemerintah buat benda jahat dan menggesa pemerintah. Jadi Nabi SAW nak bagi satu ingatan pada pemerintah. Ya, kamu pemerintah, kamu ada kuasa, tapi kamu kena ingat, ada dua jenis penasihat yang akan ada di sisi kamu dan kamu kena ambil nasihat yang baik. Nasihat yang ke arah ma'ruf, bukan nasihat yang ke arah kejahatan. Jadi tak ada masalah untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Okey.